Belajar so hopefully hari ni okey semualah. Okay. Dah lagi 1 minit kita start sekejap Hmm. Okay, so kelas, okay kejap tak nampak slide? Okay, tak nampak slide boleh keluar and masuk semula. Hari ni nampak tak muka Kak Syut masih lagi bloated, nampak tak semalam gigih nak siapkan slide, lepas tu bangun tidur lewat, bangun lewat, tak adalah bangun lewat sangat, bangun awal lah tapi tidur balik kan. Okay, so hopefully pada kelas malam, selalu kelas malam, tiba-tiba buat siang kan, hopefully okay lah. Okay, kelas webinar pada hari ini adalah webinar yang keempat pada tahun 2024. Actually 2023 buat sekali. So actually webinar free yang ketiga pada tahun 2024. So tajuk pada hari adalah pengurusan EBM ke rumah pengasuh. Okay, so kita akan adakan lagi kelas webinar pada 18 hari bulan juga, kalau sepatutnya 18 hari bulan. Tapi Kak Syed decide, okay tak apalah, today buat 17 sebab semua cuti. So next nanti insyaAllah pada 18 hari bulan juga, kita tengoklah kalau kata kita, kalau bulan puasa ni kita ambil weekend, kita tengok insyaAllah pada next webinar kita akan buat webinar oversupply. So yang ada masalah susu yang terlampau banyak, boleh join kita punya webinar untuk bulan hadapan, free sahaja. Okay, tak ada apa-apa agenda, just orang kata just nak sharing sahaja Okay, so Kak Syed tengok kat sini ada yang esok kerja, bila siapa lagi yang standby nak bekerja, ataupun ada yang masih tak tahu kan, tiba-tiba kenapalah anak aku ni selalu sangat sakit, kenapa anak aku ni tiba-tiba berat tak naik, kenapa. Okay, berkait juga dengan pengurusan EBM di Taska. Okay, insyaAllah pada hari ni, pada pagi ni, maybe banyak sangat ilmu yang korang boleh tahulah. Kita cek balik kalau kata ada masalah berat ataupun anak selalu sakit ataupun anak rajin tak puas nak menyusu. Okay, benda-benda dekat rumah pengasuh yang kita kena cek. Okay, dah kerja tapi nak tambah ilmu, bagus. Nanti make sure share kat kawan-kawan dekat tempat kerja Okay, so kita pergi ke next. Next slide. Siapa yang belum berkenalan dengan Kak Syut, okay, mungkin ada yang dipaksa masuk kelas pada pagi ni, mana tahu ada suami kata, masuklah kelas. Sebab apa? Nak kerja nanti, alang-alang Kak Syuk buat free kan. Okay, so Kak Syuk merupakan lactation counselor, okay, merupakan seorang baby cry sleep counselor juga. Alhamdulillah merupakan sleep training counselor tapi belum ready. Okay, Kak Syuk juga merupakan HRDF TTT dan juga merupakan seorang lactation massage therapist. Tapi Kak Syuk tidak fokus terhadap urutan lah kecuali kalau urgent. Fokus Kak Syuk sekarang memang lebih kepada ibu-ibu yang baru melahirkan anak, yang mana yang latchingnya salah, posisinya salah, itu yang Kak Syut utamakan sebab bermula daripada latching sahaja, pelbagai masalah akan timbul. Tapi bila kita betulkan latching, banyak sangat benda-benda yang dapat solve. Itu kalau kata dalam penyusuan. Okay, mungkin ni first time korang berkenalan dengan Kak Syut. Okay, ini Kak Syut punya social media. Siapa yang belum follow, please follow. Bukan kita batak followers tapi kita nak ada organic followers so that kita boleh grow. Bila kita grow, kita boleh reach ramai lagi ibu. Okay, Kak Syuk aktif di TikTok. Ini Kak Syuk permulaan Kak Syuk mendapat di dunia social media sebagai kaunselor penyusuan adalah di TikTok. Okay, dan seterusnya Kak Syuk juga aktif di Instagram. Actually Kak Syuk punya IG kena hack. Okay, IG lama kena hack. So Kak Syuk buat IG baru dan korang boleh follow lah sebab banyak penulisan yang Kak Syuk akan share dekat sini. Sebab apa? Kalau Kak Syuk selalu open question. Manakah tahu korang ada macam nak bertanya dan suka mengenai orang kata penulisan ataupun nak tengok kisah-kisah home visit Kak Syuk, boleh
lebih elok, lebih tepat di IG. Kalau di TikTok, dia sangat susah, dia tak berapa friendly. Tapi kalau nak belajar banyak, memang banyak Kak Syuk ajar di TikTok juga. So kalau boleh, follow lah dua-dua. Okay, so kita pergi terus ke topik yang penting. Ramai yang tanya apa yang saya nak sediakan. Ini adalah yang Kak Syuk tunjukkan ni adalah item-item orang kata, boleh katakan wajib ke? Wajib. Bukan wajib. Ada yang wajib, ada tidak. Nanti Kak Syuk akan cakap. Okay, tapi maybe ada tambahan. Maybe ada tambahan barang-barang. So, boleh saja, tak ada masalah. Okay, dekat TikTok yang nak join, boleh check Kak Syuk punya profile. Okay. So pertama cooler bag. Cooler bag wajib kena ada. Ikutlah apa-apa brand cooler bag tapi cari yang thermal pad dia kat bahagian dalam tu tebal. Tak boleh kata nak ambil beli yang nipis kan. Kalau yang nipis tu harga dia baru RM3-4. Tak nak. So memang kalau kita beli yang tidak berapa berkualiti, susu kita tak berapa tahan. Okay, boleh So yang kedua adalah ice gel pack. Okay, ini cadangan Kak Syut 3x500 gram. Lebih tak apa. Kalau boleh jangan kurang. Jangan berkira dengan ice gel pack. Okay, ice gel pack yang Kak Syut okay untuk korang beli adalah brand Gebek, okay, Nimam. Lepas tu brand apa tu Autumn yang gel pack dia tahan. Sebab ini yang Kak Syut guna. Kalau kata beli dekat DIY yang murah-murah tu dia tak berapa tahan, dia tak sama. So beli sejenis ice gel pack. Okay, ice break dia tidak berapa tahan lama. Kak Syed faham ramai juga ibu-ibu yang pakai ice break. Ice break tu kan, ice break tu dia tak berapa tahan lama. So better untuk pakai ice gel pack. So kalau ice gel pack ni daripada pagi sampai ke petang tahan sahaja. Okay, boleh Seterusnya milk warmer. Cari yang direct current. Direct current ni apa Kak Syuk? Direct current yang kita plug in kalau dekat rumah pengasuh. Okay, nanti Kak Syuk akan ajar juga cara panaskan susu. Beberapa cara, 3 cara yang Kak Syuk akan ajarkan. So ini orang kata, kalau kata nak tambah extra, okay, boleh beli milk warmer. Milk warmer ni, korang janganlah tengok brand ni mahal. Banyak sahaja brand murah yang beberapa puluh ringgit saja tapi ada kualiti yang bagus. So kenapa kena cari direct current? Sebab lebih sesuai lah, sebab kita nak letak anak daripada pagi sampai ke petang. Elakkan beli yang portable. Portable ni okay kalau nak pergi travel. Pergi hiking ke ataupun pergi mana-mana ke, pergi piknik ke, portable okay. Okay, kalau dekat rumah direct current. Kenapa portable tak okay? Portable ni umpama power bank. Kalau kat rumah korang guna power bank ke guna charger? Okay, kita guna charger kan. Power bank ni kita bawa bila kita jalan-jalan. Okay, sama juga dengan milk warmer. Kalau kita nak pergi jalan-jalan ataupun pergi mall, kalau kata anak jenis minum susu suam, okay, yang jenis Ipimam dan sebagainya kat sini, so boleh untuk pakai portable. Portable ni sesuai. Mula-mula tak tahu ice break tak bagus, beli sampai 2 sekali, dia dah cair ice breaknya. Betul. Ice break ni cepat sangat cair. So nanti beli ice gel pack ni tau. Kak Syuk kan, tips Kak Syuk. Kak Syuk ni selalu, Kak Syuk suka untuk beli barang yang murah. Okay, Kak Syuk tak nafikan. Kak Syuk mampu saja. Tapi Kak Syuk suka beli barang murah but berkualiti. So Kak Syuk akan beli waktu live. Waktu live dekat tu lah, dekat Shopee. Kak Syuk tak boleh sebab Kak Syuk tengah live kat TikTok kan. So Kak Syuk beli dekat platform tu juga. Kak Syuk beli waktu live ataupun waktu payday sales. Okay, dapat murah. Sangat-sangat murah. So macam yang ni Kak Syuk beli kan, harga asal katakanlah RM10. Kak Syuk dapat RM2 je satu. Jimat tak? Tapi berkualiti. Dan Azgel Pack ni dia boleh tahan lama. Kak Syuk anak 4 tahun, Azgel Pack ni masih lagi cantik. Masih lagi elok. Orang kata masih lagi bertahan dengan lamanya. Okay, so beli sahaja Azgel Pack. Okay, penggunaan milk warmer tu cepat ke? Nama pun milk warmer, dia akan ambil masa sedikit, up to 20 minutes. Kalau kata ada milk warmer claim, 3 minit dah settle, tidak. Dia boleh up to maybe dalam 15 minit macam tu. Nanti Kak Syuk akan bagi cara. Maksudnya macam mana cara nak cepat penggunaan dia. Okay, so seterusnya. Milk storage. Kak Syuk suka kalau dalam kelas Kak Syuk, kita bagi solution yang murah-murah so that semua ibu mampu.
Okay, ini adalah milk storage. Kenapa kena beli milk storage Kak Syul? Bukan nak pergi office saja ke? Tak. Bagi ibu yang tengah berjimat, kita faham sekarang pun dah nak start raya, dah hampir nak raya kan, hampir ke? Kita ceritalah nak guna duit banyak pada bulan Ramadan, kita nak prepare untuk raya, ataupun ada ibu-ibu yang kurang berkemampuan, pakai sahaja milk storage. Kak Syuk dulu pun pakai milk storage sahaja. So pakai milk storage, lepas tu hack dengan baby bottle cap and rings. Okay, ini kalau milk storage ni dalam RM2-3 saja. Kalau baby bottle cat and ring ni tak sampai RM1. Lepas tu korang boleh hack lagi dengan puting apa yang ada. Ataupun pilih saja yang memang ada juga dekat sana, dekat platform sana. Dia ada jual bottle milk storage with cap. Itu pun okey. Itu pun okey. Ini Kak Syuk bagi pilihan untuk ibu-ibu lah. Okay. Banyak saja yang banyak saja brand dekat luar sana. Kena pandai hack. Okay, lepas tu puting susu kita pilih sejenis slim neck ataupun standard neck lah untuk permulaan dan pakai saiz newborn. Sebab apa Kak Syed tulis saiz newborn? Dia kalau baby 3 bulan, dia nak bagi puting 3 bulan. Tak boleh macam tu. So kena pakai puting newborn. Kekalkan sampai 2 tahun. Tak perlu nak tukar saiz-saiz puting. Pakai sahaja yang sama. Okay, boleh? Okay, seterusnya. Kak Syul harap sangat hari ni punya kelas boleh habis 1 jam. Kak Syul tak nak lama-lama bulan puasa. So, ada ibu tanya, berapa ounce yang kita kena letak dalam botol? Okey, Kak Syuk akan kata boleh bermula dengan 2 ounce dahulu. Ibu jangan risau, cukup sahaja. Kalau baby menangis, tenangkan anak dahulu menggunakan teknik Cuddle Cure. Dan kalau menangis lagi, kalau ibu tengok anak ni macam tak puas, boleh tambah 0.5 ounce dahulu. Okey, tapi kena cakap dekat pengasuh, pastikan guna teknik paste bottle feeding. Okay, ini nanti boleh search sahaja macam mana teknik dia. Sebab kenapa kita kena guna teknik paste bottle feeding? Sebab kita nak pastikan flow tidak terlalu laju. Anak ni lebih puas menyusu. Dia boleh mengurangkan risiko nipple confuse. Boleh mengurangkan risiko tersedak. Okay, so yang tadi, Kak Syuk tulis kat sini kan. Kenapa Kak Syuk tulis kat sini slim neck or standard neck? Sebab Kak Syuk dah jumpa beberapa isu, anak ni cun saja direct. Lepas 30 hari kan, bila dia jumpa produk, biasalah ibu-ibu ni, ibu-ibu, ayah-ayah ni, dia nak beri terbaik untuk anak dia. Tiba-tiba jumpa pula produk puting sama dengan payudara ibu, puting macam ni, overclaim macam-macam. So benda tu tidak betul lah. Okay, kita tak terima lah yang overclaim ni. So cari saja yang slim neck or standard neck. Kak Syuk tak perlu nak cerita lebih details kenapa, nanti panjang sampai 1 jam tak settle. So ingat, ambil yang slim neck or standard neck saja. Kak Syuk sangat tidak galakkan tambah-tambahlah super wide neck. Sebab banyak baby after saja 30 hari daripada deep latch jadi shallow latch. Okay, so make sure kena tengoklah. Tak dinafikan ada baby yang okey tapi ada juga yang tak okey. Kak Syuk tak nak yang tak okey tu. Okay, sebab tu pakai sahaja slim neck or standard neck. Kalau wide neck pun Kak Syuk tak berapa sarankan. Banyak yang wide neck yang tak berapa okey. So, pakai dulu, try dulu slim neck or standard neck. Okay, kalau anak terima okey sahaja. Kalau betul-betul anak tak terima, baru beralih kepada wide neck. Okay. Okay, Kak Syul, ada jenama tu jual puting dia SL lubang bulat 0+, S lubang Y. Mana saya nak beli sebab anak saya pakai S 3 ounce sampai 1 jam nak habiskan, dia nampak penat, patut ke saya tukar. Okay, ini nanti kita bincang tepi, boleh? Sebab lubang Y ni, awak kena faham bila sekali sedut, laju. Awak beli berapa? Maybe boleh tukar S but bulat. Sebab Y ni Kak Syuk faham dia kita tungging, dia tak keluar susu. Once baby sedut, dia zop, dia laju. Okay, so kena tengok jugalah. Beli S okey. SS mungkin terlampau, orang kata terlampau slow sangat ke, boleh beli S still good. Okay, so seterusnya. Okay.
berapa botol susu yang kita kena sediakan dekat rumah pengasuh. Ini Kak Syuk bagi calculation secara, orang kata secara ringkasnya. Kira berapa tempoh masa ibu letak anak dekat rumah pengasuh. Termasuk jam. Kebiasaan, tengok rutin kebiasaan. Termasuk jam. Kalau kata ibu sentiasa OT, okay, ikut semua. Add on semua. Okay, bermaksud cerita dekat sini, tempoh masa yang anak memang betul-betul duduk dekat rumah pengasuh. Bukan kira tempoh kita bekerja, tempoh anak diletakkan dekat rumah pengasuh. So katakan ibu letak dekat rumah pengasuh pada pukul 7 pagi, ambil anak pada pukul 5 petang. Okay, nampak sini, 10 jam. Bila kita kira-kira balik, 10 jam ibu tinggal anak. Okay, so berapa botol kita nak sediakan? Okay, katakan ibu tinggal anak 10 jam, tip brand okey ke Rafiq? Sejujurnya Kak Syuk tidak berapa okey dengan brand berikut. Nanti Kak Syuk akan share dalam grup ni satu link cara pemilihan puting, gradually, ungradually slope, macam mana yang ibu-ibu boleh pilih. Nanti Kak Syuk akan share. Okay, so berapa botol perlu sediakan? Katakan ibu tinggal anak 10 jam. Assume anak minum 2 jam sekali. Ini ibu dah cuba sebelum hantar kat rumah pengasuh. Ibu saja yang tahu anak minum 2 jam sekali ke 3 jam sekali. Tapi kat ni Kak Syuk cerita mengenai orang kata majority. Majority memang 2 jam sekali. Okay, so 2 jam sekali ni korang bahagi 2, okay, 10 jam yang tadi korang bahagi 2, kita assume anak kita dapatlah 5 botol dan ibu kena tambah 1 extra. Okay, so total dia akan jadi 6 botol. Ini cara dia. Okay, dekat sini, ibu-ibu dekat sini boleh untuk screenshot segala details yang Kak Syuk tunjukkan. Sebab slide tidak akan diberikan, recording pun tiada. Okay, boleh screenshot lah apa yang Kak Syuk ajar kat sini. Okay, pastikan 6 botol ni. 6 botol berputing, 6 botol berpenutup. Please dengar cakap Kak Syuk. Betul. Sebab Kak Syuk dah jumpa banyak kes di mana anak yang sakit, kita tak tahu punca. Bila kita suruh ibu betulkan cara penghantaran susu ke rumah pengasuh, alhamdulillah baru anak okey. Kak Syuk dah terima banyak kes macam tu. So dekat sini kenapa? Daripada segi hygiene, kita tak tahu macam mana pengasuh panaskan, kita tak tahu takut terkena, kadang-kadang pengasuh tak ada niat pun. Kadang termasuk jari ke apa ke, okay, kita tak tahu benda-benda ni. So kalau boleh sediakan, kalau kata 6 feeding berbotol and berpenutup. Botol sekarang murah saja. Bawah RM5 pun dah dapat dah. Okay, frozen atau chiller Kak Syut? Saya nak sediakan frozen ke chiller ni? Saya confused lah. Frozen saya banyak. Chiller saya pun banyak. Okay, so selagi mana ada chiller yang mencukupi, Kak Syuk nasihatkan untuk sediakan sahaja susu chiller. Dan kita kena tahu susu frozen ni sebagai backup lah kalau chiller tak mencukupi. Okay, kenapa Kak Syuk sarankan untuk pemberian chiller? Sebab kita kena tahu yang antibody anak ni masih lagi lemah dan anak memerlukan nutrisi yang lebih banyak. Okay, so kalau susu chiller, nutrisi dia lebih banyak berbanding dengan susu frozen. Tapi kalau ibu tak cukup susu chiller, tak apa kalau nak tambah susu frozen. Nama pun sebagai stok backup. Okay. Kalau tak cukup baru pakai susu frozen Okay. Sekarang dah pukul berapa? Okay, 10.17 dah. Kak Syuk target 30 minit ke 1 jam. Harap-harap sempat lah. Okay, cara untuk label susu, botol susu. Katakanlah 6 feeding dan kesemua ni susu chiller. So macam mana kita nak labelkan dia? So pastikan label botol pertama ni dengan susu chiller yang paling awal. So Kak Syuk dah beri contoh dekat sini, katakanlah ada susu chiller yang 1 hari bulan dan ada yang 3 hari bulan. So semestinya yang 1 hari bulan kena letak di awal sekali. Okay, nampak tak botol ni? Okay, 1 hari bulan 3, 1 hari bulan 3, 1 hari bulan 3. Apa tu 2 hari bulan 3 pula? 2 hari bulan 3. Kalau tak cukup baru ambil yang latest 3 hari bulan 3. Okay, ini contoh sahaja pastikan yang tarikh awal berada di hadapan. So, sebab apa? Kalau kata yang 3 hari bulan 3 ni tak habis, kita boleh simpan semula. Nanti Kak Syuk akan tunjuk Okay, cara label susu kalau kata ada chiller dan frozen.
Macam mana? Okey, kalau ada chiller and frozen, pastikan frozen ni berada di awal sekali. Okey, chiller belakang. Sebab apa? Susu frozen, once kita dah cairkan, dia akan tahan 24 jam sahaja. Tapi susu chiller still dia akan bertahan beberapa hari. So, kalau kata ibu memang bekalkan chiller and frozen. So, labelkan botol awal, susu frozen yang tarikh awal. Bukan kita buka peti ais, kita pakai ambil sahaja susu frozen. Tak boleh. First in, first out. Maksudnya kalau ibu masukkan ada yang tarikh yang awal-awal, ibu ambil dulu yang awal dan tidak expired lah of course. Okay, so ambil yang tarikhnya awal dan kemudian baru bagi ke anak. Jangan kita ambil yang tarikh latest. Sekejap. Alamak. Okay. Contoh, ada tarikh susu frozen 20 hari bulan dan ada yang 25 hari bulan 2. Jadi 20 hari bulan 2 ni akan menjadi susu yang awal, iaitu botol yang pertama. Lepas tu diikuti dengan susu yang chiller lah. Chiller pun sama juga, kita ambil tarikh yang awal. Katakanlah ada dua susu frozen, 20 hari bulan 2 dengan 25 hari bulan 2. So 20 hari bulan 2 ni ambil yang awal ni. 20 hari bulan 2 ni letak yang awal. Okay, kemudian baru 25. First in, first out. Okay, FIFO nama dia. Lepas tu, ini kita guna susu chiller yang ada. Make sure bagi dulu susu chiller ke anak. Susu chiller ni kita ambil yang seperti biasa tarikh awal. Kalau kata tarikh sama, should be no problem. Okay. Kalau Kak Syud, kalau 1/3 ada lebih 1 ounce, boleh campurkan lagi dengan 2/3 boleh. Janji suhu dia sama. Untuk minum tak ada masalah, boleh saja. Untuk simpan, Kak Syuk sarankan untuk asingkan tarikh. Nanti ibu-ibu akan confuse. Okay. Okay, sorry Kak Syuk, apa beza susu chiller dan frozen? Lain-lain jangka masa. Okay, susu chiller ni dia orang kata susu yang baru lagi. Frozen ni kita dah bekukan, dia dah sedikit lama. Ibu-ibu kena faham, susu yang semakin lama, nutrisi dia semakin berkurang. So, selagi mana ada susu chiller, bagi sahaja dekat anak. Sebab nutrisi dia lebih banyak. Tapi of course 100% nutrisi bila ibu direct. Tapi kita cuba untuk buat yang terbaik. Kalau kata ada susu chiller, yes, beri susu chiller. Kalau tak cukup, barulah bagi susu frozen. Tapi bukan bermaksud susu frozen ni tidak bagus. Susu frozen ni lebih baik daripada susu X, susu FM. Okay, ini kat direct saya cakap sebab kelas. Okay, so kalau dalam chiller susu tahan berapa lama? Dia boleh tahan sampai 5 hari. Sebab tu bila ibu bekerja, nanti kan ibu bekerja kan, ibu pam susu, janganlah terus letak dalam frozen. Nanti dia punya nutrisi dah lain dah sebab dia mengalami proses pembekuan. So ibu letak saja dalam chiller, dia boleh tahan 4 ke 5 hari. Pada hari yang ke-5 baru boleh naik frozen. Itu bab lain pula. Okay. Yang frozen tu kena panaskan dulu ke? Nanti Kak Syuk akan ajarkan cara untuk cairkan susu beku. Kak Syuk dah tahu dah. Ibu-ibu nak tanya soalan apa? Kak Syuk kalau guna storage bottle je instead of semua 5 feeding bottle boleh ke? Yang Kak Syuk sebut dah daripada awal tadi. Jangan risau. Jangan rasa terbeban nak beli botol susu. Dia yang penting adalah, nampak ni Kak Syuk kata apa? Sediakan storage milk. Sediakan puting. Beli hack. Tambah beli cap and ring, tambah puting. Kalau ibu yang cerita dia ada kemampuan untuk sediakan semua botol susu yang betul-betul, contoh brand ni botol susu yang terus ada puting, ada ni, one set, tak ada masalah. Okay, ini Kak Syuk kelas, Kak Syuk tujukan kepada untuk semua secara general, tips untuk jimat kan. Pakai storage bottle, hack dengan cap, hack dengan puting. Jimat. Bawah RM5 satu botol, settle. Kalau kata sedia banyak-banyak ni dalam RM50-60 sahaja. Kalau dari chiller dan kita pindah ke frozen, berapa jangka masa untuk tahan frozen tu? Kalau daripada chiller kita pindah ke frozen, ini dah jangka hayat. Ini dah kelas jangka hayat lain lah. Nanti boleh study konten kat bab jangka hayat. Tapi secara general kalau peti sejuk 2 pintu tahan 3 bulan, kalau deep freezer 6 bulan. Kasih kalau mix storage jenis plastik yang nipis-nipis tu boleh ke? Boleh saja, tak ada masalah lah. Okay. Tapi ini kita cerita bab
Ini itu penyimpanan susu. Ini Kak Syuk cerita bab nak hantar susu ke rumah pengasuh nampak Kak Syuk tak tunjuk plastik kan, so jangan sediakan plastik dekat rumah pengasuh. Okey, ini dah. Okay. So ini calculation dia. So kalau 10 jam kita tinggal dekat rumah pengasuh, so 5 botol tambah 1 ekstra. So ibu akan sediakan 6 botol. Okay. Pakai je storage milk, hack dengan cap, hack dengan puting, jadilah botol feeding. Kita tak perlu pun botol mahal-mahal. Kalau betul-betul nak mahal, belilah terus PPSU. Jangan beli juga PP, rugi sahaja. Dalam mahal tapi PP better beli storage milk, betul? So, frozen ataupun chiller, ini Kak Syed dah tunjuk tadi. Okay, jika tak habis, boleh simpan semula ke? Okay, boleh jika susu terakhir tu adalah susu chiller. Okay, Kak Syed tak nafikan ada ibu yang tidak mampu untuk permulaan lah. Dia tak mampu untuk sediakan chiller. Contoh hari pertama bekerja. Dia sediakan semua susu frozen. Kalau susu frozen ni kena habiskan dalam masa 24 jam. Okay? So, kalau cerita dia, kalau kata ibu dah banyak kali, dah banyak hari bekerja dan ada memang akan ada susu chiller lah cerita dia. So, kalau tak habis, susu chiller yang terakhir tu boleh disimpan semula dengan syarat susu tu tidak dipanaskan lagi, tidak dibiarkan dekat luar lama-lama dan tidak terkena air liur baby. Faham? Jelas? Kalau dah dipanaskan, tak boleh untuk simpan semula. Okay, sebab apa? Berlakunya proses pemanasan, pembiakan bakteria telah berlaku. Kalau kata itu susu chiller, tiba-tiba pengasuh dah ambil panaskan, anak tak nak minum, tak boleh untuk simpan semula. Once susu dah dipanaskan, akan tahan 1 jam sahaja. Tak habis kena buang. Boleh? Okay. So, Kak Syed teruskan lagi. Kalau 5-6 tak habis, jadi boleh satu dua untuk esokkan. Betul Julie. Pandai. Jadinya Kak Syuk frozen kalau cairkan dalam chiller pun tahan 24 jam saja kan. Betul Haidah. Betul. Dia akan tahan 24 jam sahaja. Jangan hantar susu beku. Okey, sebab apa? Sebab apa? Boleh berlakunya pengenalan yang salah, boleh menyebabkan berlakunya nutrisi ibu berkurang. Kita tak jamin pengasuh kita akan cairkan susu dengan betul. Mana tahu anak kita tiba-tiba buat perangai, tantrum, mak pula hantar susu beku kan. Mak hantar susu beku, kemudian pengasuh pun dah panik, dia rendam je dengan air panas. Ada kes yang berlaku. Tiba-tiba mak pun hairan, kenapalah anak aku ni ada masalah berat. Rasanya aku ni dah makan cukup. Aku dah betul-betul jaga. Okay, kena check pengendalian ni. Okay, sebab apa? Akan memberi kesan kalau kita simply buat sahaja. Okay, susu beku memang susah nak handle lah. Kadang-kadang ada pengasuh ni dia willing untuk buat cara yang betul. Memang ada pengasuh yang baik, sangat bagus. So dia buat cara yang betul one by one lah. Tapi end up kita takut pengasuh frust sebab lambat. Bukan baby je frust, pengasuh pun frust. Dia akan rasa susahnya lah susu EBM ni. Susahnya lah. Nanti bila anak asuhan yang lain, dia mula tanya. Ibu boleh sediakan susu formula, EBM ni susah lah. Tapi hakikatnya susu ibu lah yang paling mudah untuk disediakan. Tak ada nak bancuh-bancuh dah. Bagi je. Tapi sebabkan cara kita yang salah. Apa beza susu frozen dengan susu beku? Sama je. Frozen dalam bahasa BI, English. Susu beku tu dalam bahasa Melayu Jadi Kak Syuk susu frozen, okay ni dah. Okay, faham Syahid sama saja. Susu yang cair tidak boleh dibekukan semula. Ingat ada kemungkinan bila hantar susu beku, sebab Kak Syuk dia banyak kes tau. Kita hantar susu beku, kita tak tahu pengasuh cairkan macam mana, possible sahaja pengasuh bekukan semula. So tak boleh macam tu. Bayangkan bila kita dah susu yang beku tu, kita cairkan. Masa kita cairkan tu, macam mana pembiakan bakteria? Boleh bayang? Lepas tu pengasuh bekukan semula. Stop pembiakan bakteria. The next sesi tu, cairkan semula. Dia banyak lagi bakteria. Bayangkan betapa banyak sangat bakteria. Sebab tu kadang-kadang anak sakit perut. Okay, kena check benda tu. Okay. Kalau lepas pam, letak dalam chiller 5 hari, lepas tu baru letak frozen boleh?
boleh syazwi. Selalunya macam tu lah, nak letak pada hari keempat. Kalau nak selamat, letak pada hari keempat. Kalau pada hari kelima tu, awak bau, rasa and tengok dahulu. Okay, selalunya pada hari kelima, kalau ibu jaga betul hygiene, okey saja. Kak Syuk selalu letak pada hari yang kelima. Okay, seterusnya, cara untuk cairkan susu beku. Okay, yang pertama, step yang pertama adalah step yang di mana yang Kak Syuk sangat ibu-ibu nak ibu buat. Sangat-sangat recommend. Sebab apa? Ini contoh dia keluarkan daripada freezer, ikutlah korang keluarkan pada freezer ke, deep freezer ke, tak ada, no issue. Okay, yang penting peti beku. Keluarkan daripada peti beku, katakanlah ibu keluarkan pada 10-18. Letak dalam mangkuk saja ya, tak perlu nak tambah air, tak perlu. Lepas tu kemudian simpan di dalam chiller. Tunggu esok pagi. Esok pagi dah cair, transfer masuk dalam botol satu persatu. Tapi Kak Syuk bangun pagi tu ada sikit lagi susu saya yang beku. Macam mana yang nak buat? Okey, boleh lalukan di bawah air paip yang suhunya biasa. Okey, bagi cair and transfer masuk dalam botol. Okey, kena ingat susu yang dah beku ni dia tahan 24 jam saja. Tidak boleh untuk dibekukan semula. Sebab apa cara ni Kak Syuk kata cara yang terbaik? Sebab dia perubahan suhu yang slow. Kita kena tahu yang molekul susu ibu ni sangat sensitif. So bila kita letak daripada deep freezer, kita letak dalam chiller, dia slow. So dia lebih baiklah untuk susu ibu. Boleh kalau tak cair lalu bawa dengan air boleh. Pagi itulah lalu bawa air, tak ada masalah. Betul ke caranya kalau kita hantar semua susu kepada pengasuh dalam beg, lepas tu pengasuh masukkan dalam chiller, bila anak nak minum baru pengasuh bagi. Nanti Kak Syuk akan cerita, ada pro and cons. Okay, nanti Kak Syuk akan cerita yang ni. Ada part dia, Kak Syuk dah tulis, Kak Syuk dah tahu dah soalan-soalan dia. Storage bottle tahan berapa lama penggunaan kalau yang murmur tu? 3-4 bulan tahan. Kalau baby dah, sebab tu Kak Syuk kata, kalau korang nak beli botol mahal, tengok material. Kalau botol tu material PP, dah lah mahal, PP je. So korang tengah membazirkan duit. Beli je mid storage. Kalau betul nak beli mahal, beli PPSU. Dia tahan 1 tahun. Okay. Sorry Kak Syuk, maksudnya cair letak dalam mangkuk tanpa air sampai cair. Betul. Sebab last time, Kak Syuk ingat last time lah, boleh letak air. Tapi after kita ada updated punya cara, jangan letak air. Sebab bila once kita dah letak air dalam mangkuk, suhu dia berbeza. Bila suhu dia berbeza, akan ada berlakunya pembiakan bakteria dalam tu. Okay, so kita dah allow bakteria untuk kumpul dengan banyak. Sebab tu yang ada isu sakit perut dan sebagainya. So tak perlu letak air, letak saja dalam mangkuk ataupun letak dalam bekas apa-apa without air dan kemudian baru letak dalam peti. Kak Syuk, susu frozen yang cair tu kita kira daripada start cair sepenuhnya ke turun ke start turun dari chiller. Okey, untuk selamat kalau korang letak dalam peti sejuk pada pukul 10 malam, korang calculate saja 24 jam daripada start 10 malam. Bermaksud 10 malam esoklah dia tahan. Tapi Kak Syuk still nak ajar benda yang betul. Tapi kalau mengikut CDC, bila contohlah kan, susu dah cair dalam peti sejuk, ibu dah kena start kira 24 hours. Mungkin bila ibu letak pada pukul 10 malam, maybe pukul 12 malam, pukul 2 pagi baru fully cair. Sepatutnya kita kena kira daripada 2 pagi contoh. Tapi kita tak tahu susu cair tu pada pukul berapa dan sebagainya. Untuk selamat, letak susu pada pukul 10, kira 24 jam daripada pukul 10. Itu lebih selamat lah. Okay. Saya hantar baby ke pengasuh semalam, perasan kecil dia berubah jadi warna oranye macam tu. Tu maksudnya saya minta maaf pada pengasuh bagi susu tak? Kalau 2 ounce setiap 2 jam should be no problem. Kena check balik. Oranye tu bermaksud kurang susu. Okay, kena check balik pengasuh bagi susu ke anak ke tidak. Takut ibu letak dalam botol, pengasuh bagi 1 ounce saja. Tak nak macam tu. Minimum 2 ounce untuk setiap 2 jam. Tapi kita tak tahu flu
Okay, betul, kita tak tahu dia fully cair tu pada pukul berapa kan. Rajin pula dia nak bangun malam-malam pergi check. Okay, tak perlulah sampai macam tu. Okay, cara yang kedua. Okay, actually Kak Syu dah cakap dah tadi cara yang seterusnya tu. Okay, cara yang kedua. Korang bangun pagi-pagi, tiba-tiba susu pula tak cair sepenuhnya. So, boleh lalu di bawah air paip lah. Okay, tapi still kira yang jadual semalam tu yang pukul 10 malam tu juga. Ini cerita. Katakanlah korang memerlukan 3 susu frozen. Tiba-tibalah suami kita pergi cairkan 2 sahaja. Bagi tengok, mana satu lagi abang? Alah, jangan panik. Tak ada masalah. Ambil je susu beku tu terus and lalukan di bawah air paip. Still akan kira 24 jam. Kalau kita cairkan pada pukul 6 pagi sampai pukul 6 pagi esok, dia akan tahan. Ada setengah orang berfikir, kalau cara ni lagilah drag tempoh masa dia, duration. Yes, tidak dinafikan. But untuk perubahan suhu secara tidak mendadak adalah cara yang pertama. Ini lebih baik. Ini kita buat time urgent. Ini kita buat time urgent. Okay, guna air paip yang suhu biasa bukan suhu air panas. Sebab Kak Syu tahu kelas Kak Syu ni bukan sekadar orang Malaysia yang join. Kadang-kadang ada ibu dekat luar negara yang join. Bila dekat luar negara yang join, air paip diorang panas. Bila dah panas, Kak Syu kata apa tadi? Bila dah lalui proses pemanasan, kita akan kira 1 jam. Okay. Susu yang diletak, sekejap soalan. Susu yang diletakkan cooler bag dengan ice bag umpama dan betul Haidah. Kaedah towing tu macam mana? Ini kaedah yang Kak Syu cakapkan tadi yang cairkan susu beku ni. Kak Syu ada tak slide untuk panaskan susu? Ada. Kejap lagi Kak Syu akan ajar Tunjuk slide pertama sekejap Kalau cara cairkan susu nombor 2, labeling masih ikut cara yang sama. Ya, labeling sama saja. Okay, ini cara cairkan susu beku yang pertama. Nak screenshot Okay, boleh screenshot 1, 2, 3. Okay, boleh screenshot 1, 2, 3. Okay, screenshot yang kedua. Yang dalam ni kalau yang nak join dalam TikTok, kalau nak join boleh saja pergi ke profile Kak Cut. Masuk dalam group and tengok ruangan deep distraction ada Kak Cut bagi link. Okay, dah okay ibu-ibu kat sini? Okay. Storage botol tu kena sterilize ke lepas balik rumah pengasuh untuk guna hari seterusnya? Kena sterilize. Segala botol susu sehari sekali kena sterilize lah. Hari-hari. Okay, hari-hari kena. Kak Syu, contoh saya pump dapat 1 ounce je. Kemudian nak campur susu lain untuk 3 ounce. Okay ke? Lepas tu dah chiller ke frozen. Nak ke frozen boleh campur tak? Untuk minum boleh campur. Janji suhu sama. Kalau untuk simpan, Kak Syu sarankan untuk asingkan tarikh lah. Takut apa? Ibu-ibu nanti confused. Ini tarikh mana? Okay. Kita pergi ke seterusnya. Ini kalau kata cara cairkan susu beku lah. Okay, lepas korang dah cairkan susu beku, ini baru cara cairkan susu beku bukan panaskan, jangan salah faham. Okay, bila korang dah cairkan, korang akan masukkan dalam botol dan akan susun cucun dalam bag korang, cooler bag. Okay, katakan korang hantar 6 bag. Jangan panaskan tau, jangan panaskan lagi Bila panaskan tahan sejam saja, ingat. Sayang pula. So, pertama, boleh ke beri susu sejuk? Ini soalan yang risaulah sangat kan. Kak Syu, macam mana kalau rumah tak ada sterilize boleh boil? Boleh Idham. Boil tu pun adalah sterilize tapi dia adalah traditional method. Tiada paksaan. Ada orang tak suka guna mesin tu. Tak perlu. Boil tu pun sterilize lah maksudnya. Kak Syu, kalau dekat office tak ada peti ais, boleh ke guna fridge hat dan cooler bag untuk simpan pump? Boleh. Janji kena ada ais gel pack. Tapi selagi mana boleh basuh lah. Kalau kata ada kekangan, letak dalam cooler bag dan letak ais gel pack dia dah lari tajuk tu. Kita teruskan ke topik ni. Boleh ke beri susu sejuk? Boleh sahaja. Tak ada masalah. Susu sejuk ni bukanlah punca anak batuk ataupun sesama. Ibu kena tahu. Batuk dan sesama adalah berpunca daripada virus ataupun cara kita handle, ada hygiene ke apa. Virus dekat luar-luar bukan disebabkan susu sejuk. Jimat masa pengasuh. Betul. Terutama musim panas ni pula kan, anak minum susu sejuk, ya Allah leganya rasa. Betul. Cuba bagi. Susu sejuk ni boleh disimpan semula kalau anak tak minum. Itu punya kelebihan dia. Dan susu sejuk ni juga nutrisi dia terjaga dengan lebih baik. Susu sejuk tidak menyebabkan
Orang kata perut kembung itu mitos saja boil berapa lama Kak Syud? Boil biar menggelegak, jangan tutup api, boil 5 minit. Kalau bagi sesejuk, baby dah minum terkena air liur, baby bersimpan. Kalau dah terkena air liur, dia akan tahan 1 jam. Berbalik kepada ni. Jika susu terakhir adalah susu chiller, boleh tak simpan semula? Dengan syarat belum dipanaskan, ni key point dia, tidak dibiarkan dekat luar lama-lama, tidak terkena air liur baby. Once dah kena air liur baby, tahan 1 jam. Dah dipanaskan, tahan 1 jam. Kalau kita biar dekat luar lama sangat, cepat-cepatkanlah habis. Okay? Sebab pembiakan bakteria dia banyak. Okay. So ini bahagian susu sejuk lah. Cara nak intro susu sejuk, Kak tak nafikan masih ada ibu-ibu yang mengalami kerisauan untuk intro susu sejuk kepada anak. Okay, tak apa, it's okay. Ibu-ibu boleh slow-slow untuk intro susu sejuk kepada anak dan tidak perlu untuk memaksa baby pun. Okay, tapi ikut cuaca jugalah. Kalau kata time tu hujan ataupun time tu korang pergi travel mana-mana ataupun travel mana-mana salji ke apa, gagah juga nak bagi susu sejuk kan, tak payahlah itu, ikut cuaca lah kan. Kalau kata cuaca macam sekarang panas, bagilah susu sejuk, tak ada masalah pun. Tapi macam Kak Syed kata, Kak Syed faham kerisauan ibu-ibu yang merisaukan pemberian susu sejuk kepada anak. Macam-macam dia overthinking, fikir macam-macam. Kalau susu sejuk macam ni, kalau susunya dipikir dia risau, tak apalah, awak seorang ibu, tak salah pun untuk risau. Tapi cara Kak Syed, macam mana Kak Syed awak nak overcome benda ni, boleh buat slow-slow. Hari pertama, guna suhu asal. Katakan korang guna 40. Okey, guna 40, tak ada masalah. Okey, hari kedua, guna pula suhu 37. Tengok suhu 3, lepas tu tengoklah anak macam mana. Okey, tak apa. So hari ketiga, guna pula suhu 35. Tengok respon anak macam mana. Okey, hari keempat, turunkan lagi 33. Tengok respon anak. Sampailah anak boleh fully susu sejuk. Kadang-kadang baby okey je minum sejuk, kadang-kadang baby reject. Waktu reject tu kita panaskanlah, suamkan je. Susu sejuk ni maksudnya susu yang dah cair dalam chiller. Betul, Rabiatul. Kalau bagi susu sejuk tu kiranya dari peti ais, boleh terus kasih je ke? Atau kena biar dekat luar sekejap? Boleh terus direct daripada peti ais, boleh sahaja. Okey, tak ada masalah. Tapi tak dinafikan ada baby yang reject, boleh biar sekejap dekat luar dalam beberapa minit and baru bagi dekat anak. Okey, ini kita pergi ke topik cara untuk panaskan susu. Okey, untuk cara panaskan susu. Tak salah nak bagi susu yang dipanaskan. Walaupun Kak Syuk ajar untuk cairkan susu beku, tapi still tidak salah untuk beri susu yang dipanaskan. Tapi still ada tapi, kenalah cara yang betul sebab kita tahu yang susu ibu ni nutrisi dia sangat orang kata mudah terganggu, terganggulah ceritanya. Okey, dia sangat sensitif. So pastikan panaskan dengan cara yang baik. Supaya nutrisi susu ibu sentiasa dijaga. Ingat, bila kita nak panaskan susu, suhu tidak lebih daripada 40. Kurang tak apa. Sebab ada yang ajar suruh panaskan susu sampai 45-50. Jangan derhaka dengan ajaran yang betul. Guna saja suhu 37 ke 40. Okey? Kurang tak apa. Jangan lebih. Suhu sampai 40, ingat, bila dah sampai je suhu 40, kena kira tempoh 1 jam. Tak habis kena buang. Okey? Kurang daripada 40 tak ada masalah. Guna jenis warmer yang ditunjukkan macam ni, yang Kak Cik tunjukkan ni, dan direct current. Kenapa direct current? Kak Cik dah cerita pada awal-awal kelas. Okey? So yang warmer ni, Kak Cik tak suka yang warmer yang buka, lepas tu korang direct hot plate. Kak Syed tak sebut. Okey. Kalau dalam ni kalau korang tahu apa-apa brand, Kak Syed akan yakan sahaja. Tapi Kak Syed tak suka korang buka botol susu, lepas tu direct hot plate. Terkena susu. Kak Syed risau daripada segi hygiene. Kak Syed tak recommend. Beli yang macam ni, dia panaskan botol sahaja. Panaskan botol. Ini tak apa. Panaskan botol. Okey, Kak Syed memang tak sarankan yang tu. Sebab Kak Syed faham, cantik benda tu, estetik. Tapi tak okey. Kalau memanglah orang beli senang untuk travel pakai portable yang rack punya. Okey.
Kalau warmer tak boleh pilih suhu macam mana? Warmer tu auto set. Kalau auto set, baca dekat dia punya menu, tengok dia punya berapa degree. Kalau 40 boleh guna. Kalau dia kata dia panaskan suhu pada 45, Kak Syuk tak sarankan. Okay. Ada tak brand Kak Syuk recommend? Boleh ke sebut satu? Actually Kak Syuk dah tunjuk dah tadi awal-awal kelas. Tapi brand tu brand mahal. Korang Kak Syuk tak pastilah Real Booby apa tah. Satu lagi brand apa, bin okay, banyak je dekat platform sana tu. Korang search yang murah-murah pun banyak. Alah, korang screenshot je yang ni, gambar ni, lepas tu korang cari guna image, keluar macam-macam brand. Bubble-bubble tu apa benda tu, kan ada kan. Okay. Kalau rendam botol dalam air panas yang dari kowe boleh ke? Sekejap, ada lagi step yang seterusnya. Okay, tadi ini cara yang pertama. Cara yang kedua, ini yang ibu tadi masukkan. Okay, cara panaskan susu yang kedua adalah mengikut nisbah. 2 air biasa, 1 air panas. Air panas kowe kuku itulah. Kalau travel boleh pakai sejenis wrap. Okay, portable meat warmer wrap. Yang wrap punya, ada banyak dekat platform sana. Okay, yang jenis wrap tu okay. Sebab tu Kak Syuk kata, ajarlah susu sejuk. Nak pergi travel senang. Ataupun korang boleh rendam dalam air panas semacam ni. Tapi menggunakan nisbah lah, bukan semua air panas. Kang terganggu dia punya molekul, terganggu dia punya nutrisi, lepas tu tanya, kenapa anak saya ada masalah berat? Tak nak macam tu. So nisbah 2, nisbah 1. 2 air biasa, 1 air panas. Rendam dalam 2-3 minit pun cukup. Sebab apa? Sebab dia terus direct dia punya temperature. Sebab tu tak perlu lama. Kalau berbanding dengan warmer tadi, dia memerlukan sedikit masa sebab dia slow dia punya suhu. Rendam guna botol. Bukan kita bekalkan kepada pengasuh. Ini Kak Syuk type silap ni. Kak Syuk tak silap, Kak Syuk tulis guna kita bekalkan kepada pengasuh pun botol. Okay, bukan rendam plastik. Kak Syuk daripada awal tadi Kak Syuk tak ajarkan plastik kan. Jangan duk bagi dekat pengasuh plastik ni. Jangan duk standby plastik dekat pengasuh pula. Tak disarankan. Tak kisahlah korang sebusy mana pun, jangan gunakan alasan busy untuk memudahkan korang. Ingat nanti apa-apa kat anak susah. Lepas saya tengok video Kak Syuk boleh bagi susu sejuk, saya terus bagi susu sejuk kan. Best kan? Senang. Kak Syuk air biasa tu air pahit ataupun air minum. Air yang suhu dia room temperature. Tak kisahlah air pahit ke, air minum ke, ikut awak. Ada ibu dia suka letak air minum, dia risau. Ada ibu dia kata tak kisah, tak air pahit pun okey. Tak ada masalah. Tapi air yang suhu dia suhu biasa, yang room temperature, yang normal tu. Okay, seterusnya. Yang ketiga ni Kak Syuk tak berapa sarankan. But if ibu nak buat, macam ada anak dia tak boleh direct chiller. Macam ibu tadi kan, dia tak boleh direct chiller. Dia kena letak sekejap kat luar kan. Boleh tapi jangan lebih pada 5 minit lah. Letak sekejap dekat luar, macam ni. Agak-agak hilang dah sejuk dan susu pun dah mengikut room temperature. Terus bagi dekat anak. Jangan biarkan lama-lama dekat luar sebab dah berlakunya pembiakan bakteria. Jika anak minum sejuk, lebih baiklah sejuk. Ajar anak sejuk compare dengan yang ni. Okay, kalau biar pun 5 minit ni actually dah lama dah lah. Kalau kata biar 2-3 minit mungkin ibu keluarkan sekejap, letakkan susu, lepas tu ibu pergi toilet ke apa kan, pergi bersih tangan dan sebagainya, pergi toilet, buat kerja sikit, dia ambil barang ke apa, terus ambil and bagi ke anak. Dihilang sekejap lah suhu yang sejuk tu. Okay, faham Kalau yang macam plastik ada jenis beritahu susu dah atau dah panaskan pun tak boleh. Tak boleh. Thermal tu tiada kajian lagi, tak kira lah plastik thermal ke tidak thermal ke tak. Key dia pergi je hantar dekat rumah pengasuh, kalau kata 6 feeding mestilah 6 botol yang berpenutup and berputing. Tugas pengasuh ambil 1 botol bagi dekat anak. Semudah itu. Mudahkan kerja pengasuh. Yes, sebab susu ibu adalah tanggungjawab kita, bukan tanggungjawab pengasuh. Habis kuatlah kerja pengasuh ni kalau anak ni jenis minum susuam, ibu sediakan warmer ataupun pengasuh tu okey saja untuk pakai nisbah macam ni. Kalau okey, rendam sekejap, beri dekat anak. Itu sahaja tugas pengasuh. Senangnya jadi pengasuh. Pengasuh tu jaga anak kita bukan bagi susu. Susu tanggungjawab kita tau. Jangan salah faham benda tu, jangan berkira dengan pengasuh.
Kak selalu cakap dekat mak-mak, jangan berkira dekat pengasuh. Pengasuh tu berkongsi kasih sayang dengan anak awak. Awak pergi kerja, siapa lagi beri kasih sayang dekat anak? Pengasuh lah. Okay, jangan berkira dengan pengasuh. Okay, sebelum kita dah nak habis kelas, lagi 10 minit kan. Okay, lagi 10 minit Kak Syah nak cakap lah. So, elakkan hantar susu beku. Okay, kita tak tahu macam mana mereka cairkan. Kita tak tahu dari segi, maybe dia orang kata dia bekukan semula. Okay, tak nak macam tu lah. Pastikan semua botol berputing and ada cap. Sebab ada ibu dia hantar satu sahaja. Bila dia hantar satu sahaja, lepas tu yang lain tu dia sediakan plastik saja ataupun without puting. Ada kes mak kan, ada kes dekat rumah pengasuh ataupun dekat taska, diorang tak basuh botol, dia transfer saja masuk. Kalau kata ibu tu sediakan botol tanpa puting, dia ambil yang botol yang ada puting tu, dia transfer, tak basuh. Berkerak, kita dah jumpa dah kes. Okay. Elakkan letak susu sepanjang hari dalam milk warmer. Jangan terlampau pandai sangat. Kadang ada orang, tak apa, baguslah susu dipanaskan berpanjangan. Jangan fikir macam tu Sebab bila dah terlampau lama, nutrisi akan terganggu. Macam Kak Syuk kata, capai sahaja suhu 40, kira 1 jam. Okey, latih anak di rumah dahulu menggunakan botol. Kak Syuk tak akan sentuhkan tentang anak dah reject botol dan sebagainya. Kak Syuk tak akan sentuhkan. Okey, susu adalah tanggungjawab kita. Please bertanggungjawab walaupun pengasuh kata, tak apalah, nama apa kat sini? Petik seorang. Tak apalah Najwa, hantar je susu beku, tak apa, akak okey. No. Tiada istilah okey. Susu tanggungjawab kita. Kita decide. Bukan pengasuh decide. Walaupun pengasuh okey, dia tidak berhak untuk decide macam tu. Banyak kemungkinan yang tidak akan okey. Okay, so susu adalah tanggungjawab kita. Okay. Kiranya kita hantar 6 botol ke rumah pengasuh, nanti pengasuh akan simpan dalam chiller ataupun dalam beg. Simpan dalam beg. Simpan, tak perlu simpan dalam chiller. Okay, nanti ada poin kat sini. Jangan tumpang peti sejuk pengasuh. Ini poin kepada Najwa tadi. Jangan tumpang peti sejuk pengasuh ataupun pengasuh mengajak, tak apalah letak je susu dalam chiller dia, tak nak. Banyak kekurangan. Contoh kalau ada 2 baby dekat dalam rumah tu, kalau 2 baby bercampur, kita boleh possible sahaja susu bertukar. Dah jadi nasak susuan pula, orang kata dah jadi anak susuan dan sebagainya. Itu kalau kita tahu. Kalau kita tak tahu, jangan ambil remeh. Okay, jangan ambil remeh. Satu lagi, mungkin awal-awal sahaja dia rasa okey. Okay, mentang-mentang lah mengasuh green light kan, mak pun ambil kesempatan. Kalau kata first tu maybe okey. Biasalah, takkan dia kata nak kata tak okey nak jaga anak kita kan. Okay, lama-lama dia akan rasa satu bebanan. Start bila dia rasa satu bebanan? Bila di mana dia nak simpan barang dia tak muat. Last sekali nanti dia akan next pengasuh, next anak asuhan dia kata, ibu sediakanlah susu formula, susah lah sebab renyah. Yes, diorang akan rasa renyah. Hakikatnya susu ibu, ya Allah, mudah sangat. Ambil saja keluar daripada beg, kalau anak yang susu sejuk ni, terus bagi ke anak saja. Semudah itu susu ibu. Tak perlu nak bancuh, tak perlu nak buat apa, tak perlu nak dan sebagainya, nak ni ke apa, tak ada. Susu ibu sangat-sangat mudah. Okay. Sesekali memberi rewards kepada pengasuh. Ini Kak Syuk sarankanlah, maybe 6 bulan sekali ataupun setahun sekali, bagilah rewards apa-apa kat dia. Ini cara kita dengan pengasuh. Jika anak tak terima botol, berbincang dengan pengasuh untuk memberikan menggunakan syringe, cup ataupun sudu. Okay. So kita tengok soalan tadi. Kalau kita travel ramai orang segan nak direct feeding, boleh tak kita bagi susu EBM ni? Kak Syuk nasihatkan untuk belajar untuk direct feeding and kena atasi masalah confident dan tidak confident ni. Sebab apa? Travel sangat best bila anak pandai direct feeding dekat luar. Lagi mudah. Pergilah travel mana-mana. Pakai nursing cover. Kadang-kadang kita je rasa segan, orang tak kata apa pun. Kenapa kita nak segan? Kita nak bagi susu dekat anak. Mula slow, buat slow lah, maybe dalam kereta dahulu, pergi tempat yang sunyi sikit, pergi ke nursing room, ataupun surau sekejap ke kalau tak ramai kan. Lama-lama dah confident baru kita keluar. Okay, dah confident baru kita keluar. Kita ni lah pergi kat tempat makan ke, slow. Make sure ada support suami juga. Surat terlepas kalau hantar susu plastik dah defrost tapi nanti mengasuh rasa tu okey ke? Tidak okey.
Ingat, nak transfer ke dalam botol ni semua tugas kita. Tak ada satu plastik pun yang kita hantar dekat rumah pengasuh. Kita hantar hanyalah kalau 6 botol lah yang 6 botol feeding. Okay. Kalau Kak Taska cakap dia orang ada chiller khas untuk EBM, boleh tumpang chiller dia orang cuma kena label nama, boleh ke tumpang Kak Syed? Kak Syed tak sarankan. Tak sarankan, hantar pakai cooler bag. Kak Syed tak sarankan. Sebab apa? Masih ada risiko untuk tertukar. Elakkanlah. Elakkan. Boleh? Sebab apa? Lagilah dekat Taska, lagilah ramai baby. Nak tertukar tu mudah. Kalau boleh, hantar saja pakai ni lah. Kecuali kalau memang dia sediakan satu peti ais untuk satu anak. Itu kalau Kak Syed. Okay, kalau boleh elakkan dululah. Letak saja dalam cooler bag. Kalau ibu nak, kalau pengasuh yang ambil, Taska nak ambil daripada bag. Itu lebih baik. Okay, tapi apa-apa pun berbincang dengan Taska yang Hafizah ni, berbincang dulu dengan Taska, tengok macam mana cara pengendalian. Kalau dia duduk campur tu, kemungkinan untuk campur, untuk beri ke anak lain tu, apa jaminan kita untuk beri kepada anak lain? Kalau dah bercampur, at least dalam bag tu dia secure sikit lah. Dia secure sikit. Walaupun ada juga orang kata peluang untuk tertukar, tapi sangat-sangat tipis. Sangat-sangat tipis lah. Kalau kata dalam peti ais takut tercampur, tersilap ambil dan sebagainya, tersilap nama, tertambah pengasuh baru masuk kan, tak kenal nama budak-budak kan. Okay, possible saja tertukar ataupun tercampur susu ke kat dalam tu. Fikirlah yang mana terbaik. Kalau kata pengasuh tu memang Taska tu memang dah sediakan tempat yang proper, dia dah sediakan. Okay, satu dalam peti ais tu besar. Ada satu disediakan box pula. Okay, memang betul-betul dia kata dia sediakan, okay, tak ada masalah. Tapi kena check juga. Takut dia sediakan tu dekat tempat beku. Possible. Tak muat lah. Okay, ibu ni letak kat tempat beku lah. Kena check kena check tau. Okay, sebab kalau kat Taska pun dorang baru nak dapat modul untuk pengurusan ABM, tak silap Kak Syed. Itu pun baru nampak tak baru. So kemungkinan untuk dorang silap pun tu ada juga. Okay, so kita tengok lagi mid warmer Autumns ni okay. Cara awak nak cari, awak cari saja yang macam Kak Syed tunjuk dalam gambar tadi. Cari ni dalam gambar ni. Awak faham, mesti awak fahamnya. Awak tengok gambar Kak Syed mesti awak fahamnya. Yang rendam dalam botol. Okay. Kak Syed ada buat video intro susu sejuk pada baby tak? Tak ada. Kak Syed pergi home visit pun Kak Syed kadang intro sejuk terus. Baby tak ada masalah pun. Kak Syed maksudnya pengasuh akan panaskan susu kan. Bukan parents panaskan before hantar pengasuh kan. Sebab lepas panaskan tahan 1 jam je. Betul Afika. Okay, sekurang-kurang tugas pengasuh sampai tak panaskan susu sahaja. Dia tak ada buat kerja lain dah. Pengasuh cakap anak tak nak minum susu yang dibekalkan. Lain rasa katanya. Sedih saya. Dia cakap anak minum main-main je. Tapi kalau banjur susu formula cepat dia minum. Nampak? Nampak tak dekat sini? Bukan pengasuh, bukan anak pengasuh. Okay, dan awak pun dah intro formula, mungkin anak ada preference dekat formula. Okay, sebab tu kita kalau boleh jangan duk bekalkan dekat pengasuh susu formula kalau ibu ni, ibu yang memang anak fully direct feed, bila nak naik kerja, jangan sesekali bagi susu formula dekat pengasuh. Kemungkinan anak pengasuh akan beri formula tu sangat-sangat laju. Tapi saya bagi kat rumah anak okey je minum see. Ini masalah pengasuh, bukan masalah baby. Nampak tak red flag kat sini? Kalau kerja 8 jam tak apa ke letak je dalam bag Kak Syed? Tak apa, dia letak dalam bag, pastikan ada ice gel pack yang mencukupi. Kalau guna syringe boleh reuse balik ke? Syringe sekali penggunaan kena buang, sebab tu beli terus yang beratus. Yang beratus tu lah, beratus di dalam kotak tu. Kalau lepas pump di office, dia simpanan chiller office. On the way balik, simpanan cooler bag juga kan? Ya, simpanan cooler bag juga. Lepas tu balik rumah, simpanan chiller. Susu chiller tak kat luar tahan 5 minit ke 1 jam? Okey, atas keperluan apa untuk letak dekat luar lama-lama? Memang letak dekat luar dia akan tahan 2 jam. Tapi Malaysia ni panas. Kalau untuk minum, untuk ubah saja suhu, 5 minit cukup lah, 2-3 minit, tak perlu 5 minit. Dan sebenarnya tiada keperluan untuk letak dekat luar lama-lama. Anak minum setiap sejam setengah 2 ounce, tinggal anak kat pengasuh 10 jam, normal ke? Saya bakal jual botol so far cukup je, perlu ke bagi susu standby?
Kalau kata cukup 1.5 jam setiap 2 ounce, okey saja. Memang cukup, tak ada masalah. Kak Syuk pengasuh tahu tak alert cara panaskan susu if tak provide milk warmer? Ada pengasuh yang tahu, ada pengasuh yang tidak tahu. Kena ajar. Kak Syuk, kalau kita intro susu sejuk tahan berapa lama? Intro susu sejuk tahan berapa lama? Susu sejuk dah kena air liur baby tahan 1 jam. Macam mana nak dia dengan pengasuh yang tak berhenti handle EBM, tak nak dengar kata ni Kak Syuk, tak nak dengar kata ubah pengasuh. Oh, mudahnya Kak Syuk ni cakap ubah pengasuh. Kak Syuk tak berada di tempat saya. Bukan macam tu. Kita fikir bila pengasuh tu dia terlampau red flag, kita ada hak untuk menukar pengasuh. Kak Syuk tak nafikan pengasuh tu memang kita rasa susah nak tukar sebab mudah, sebab dekat dengan tempat kerja dan sebagainya. Kita kena ingat, anak seorang pengasuh ramai. Tukar je lah pengasuh. Kak Syuk dulu pengasuh dekat sebelah rumah. Pengasuh Kak Syuk red flag. Aku tukar je pengasuh sampai 35 km daripada rumah. Kalau ikutkan nak mudah sebelah rumah saja kan, tapi jangan macam tu. Red flag tetap red flag. Okay, bila once dah red flag, tukar saja pengasuh. Cara cairkan susu beku, Kak Syuk dah ajar tadi. Cooler bag with ice pack ni kiranya bersamaan dengan chiller kan? Yes, lebih kurang lah. Tapi chiller ni lebih stabil. Okay, Khalijah, dalam chiller ni lebih stabil. Cooler bag with ice pack ni lebih kurang chiller. Ala-ala. Ala-ala. Tapi make sure ice gel pack yang mencukupi. Jangan berkira dengan kuantiti ice gel pack. Kak Syuk ada idea ke any storage bottle yang hack macam Evan? Beli je storage bottle dekat Shopee P. Shopee. Kak Syuk tadi sebut jelas kan kat sini ada mak-mak juga dekat TikTok. Okay, so beli dekat platform Orange tu. Korang beli je ring, korang beli puting hack. Kak Syuk, series tu yang berapa ml? 3 ml ke 5 ml okey lah. 3 ml lah, Kak Syuk sarankan 3 ml. Kak Syuk nak tengok balik slide yang persediaan susu botolan chili and frozen, boleh? Nak screenshot ke? Nak screenshot. Ni. Cepat screenshot. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Okay, kalau kat office, kalau kat office lepas-lepas letakkan cooler bag tahan berapa lama? Tahan berapa lama, make sure cooler bag tu ada ice gel pack lah. Dia akan tahan je daripada pagi sampai petang. Balik rumah transfer masuklah cooler bag. Kalau ada peti sejuk dekat peti ais, guna peti sejuk peti ais. Kak Syuk kalau bagi guna syringe, boleh reuse banyak kali ke syringe tu? Tak boleh, sekali penggunaan sahaja. Boleh ke simpan stok susu, boleh simpan stok susu pump dekat chiller office. Nak balik rumah boleh letak dalam cooler bag. Boleh Syafira. Kak Syuk ice gel pack 3 kali 500 gram ni sesuai untuk 6 botol ke? Sesuai. Tapi kena carilah cooler bag yang muat. Jangan cari cooler bag yang halus-halus. Okay. Kalau boleh lebihkan lagi bagus. Kalau kata ibu boleh sediakan 4, sediakanlah 4. 3 ni pun dah cukup. Kak Syuk, saya pump susu semasa warded di hospital, simpan dalam berkuat. Kemudian bawa balik guna cooler bag, susu jadi separuh cair, boleh ke? Balik rumah frozenkan semula? Tidak boleh. Once dah separuh cair, dia akan tahan 24 jam saja. Tak habis kena buang. Kak Syuk, susu chiller ni sesuai ke untuk bayi pramatang? Sesuai? Kenapa tak sesuai? Kak Syuk, susu yang pump pada Jumaat 1 ounce. Boleh campur dengan susu pada hikmat 1 ounce untuk hantar ke pengasuh pada hari Selasa? Boleh jika suhu sama dan tidak expired, Lauren. Susu chiller tu saya terlupa. Susu tu dah 3 jam tapi tak bau. Kira rosak ke Kak Syuk? Sebaiknya kena buang lah. Dah expired. Saya tak dapat bayangkan kalau air liur terkena susu, maksudnya kalau mulut dah terkena puting ke, maksudnya ya betul, dah terkena puting tu macam kena air liur baby lah, dia dah berlakunya pembiakan bakteria, dia dah masuk, kan ada ruang udara kat situ kan, ruang yang lubang dia tu kan, dia dah kena dah bakteria, so dah kena air liur baby, dia akan tahan 1 jam sahaja. Okey, dah pukul 11. Okey, jangan tanya soalan dah habis. Okey, so Kak Syuk harap sangat semoga perkongsian pada pagi ni memberi manfaat kepada semua ibu yang berada dekat sini dan maybe dekat TikTok juga. Okay, TikTok ada slide. So Kak Syuk harap sangat dapat something lah dekat ibu-ibu. Okay tak webinar pagi ni? Jelas tak? Okay tak walaupun free? Ke free low quality? Kak Syuk risau semalam, Kak Syuk sampai tanya kawan, okay tak slide aku? Terlampau cincai tak? Agak-agak faham tak? Okay
Dengan insya-Allah bulan depan akan ada topik lagi. Kak Syuk bercadang untuk bawakan satu topik oversupply. Okay, insya-Allah lah. Kak Syuk tak ada lagi topik yang tetap. InsyaAllah mungkin akan berubah juga, nanti Kak Syuk akan update So Kak Syuk harap sangat semoga boleh berpuasa dengan baik pada bulan ni lah, bulan Ramadan. Semoga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Nanti kita akan berjumpa lagi dalam webinar free. Okay, ada webinar free yang berbayar pun, ada juga yang berbayar RM15 saja. Yang baby yang ada masalah tangisan boleh join kelas pada 24 hari bulan ni, tapi kelas tu RM15 Okay, so bye semua. Assalamualaikum.